Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua pelajar baharu Ijazah Sarjana Muda Semester 2 Sesi 2021-2022. Syabas dan tahniah diucapkan kepada mahasiswa baharu kerana telah menjadi sebahagian daripada keluarga Universiti Tun Hussein On Malaysia. Bersama saya, Iliana Najiha selaku moderator anda bagi slot taklimat Perpustakaan Tunku Tun Aminah. Jadi, tujuan slot ini diadakan untuk memperkenalkan Perpustakaan Tunku Tun Aminah atau dikenali sebagai PTTA. Selain itu juga, ianya memberikan maklumat terutamanya berkaitan di mana PTTA berada dan juga kemudahan serta perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelajar UTHM. Jadi adik-adik sekalian, suka saya ingatkan kepada adik-adik di mana sekiranya ada beberapa soalan yang ingin diajukan, adik-adik boleh tinggalkan di ruangan komen dan insya-Allah akan ada jawatankuasa yang akan memberi jawapan tersebut. Baiklah, kita terus gerak ke objektif utama kita pada hari ini iaitu kita bakal menyaksikan tayangan video yang disediakan khas oleh PTTA. Jadi kita mulakan dengan video pertama iaitu video korporat Perpustakaan Tunku Tun Aminah. Dengan segala hormatnya, jadi kita sama-sama kita menyaksikan. Baik, selesai sudah video pertama kita pada hari ini iaitu video korporat daripada Perpustakaan Tunku Tun Aminah. Kita dapat menyaksikan keindahan dan kecantikan suasana dalam perpustakaan tersebut. Okey, baiklah adik-adik sekalian, suka saya ingatkan sekiranya ada di kalangan anda yang screenshot atau menangkap muat slot kita pada hari ini untuk kongsikan di media sosial seperti Instagram, jangan lupa tag kami di Instagram MHS_UTHM dengan menggunakan hashtag MHSUTHM, hashtag sayangi UTHM, hashtag kami Husin.
Baiklah semua, kita teruskan lagi dengan tayangan video mengenai kata aluan dari Ketua Pustakawan iaitu Puan Zahara binti Abdul Samad. Jadi, sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, segala puji-puja itu hanya selayaknya bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Tahniah dan syabas kepada saudara dan saudari sekalian kerana telah dipilih sebagai pelajar dan berjaya mendapat tempat di Universiti Tun Hussein On Malaysia. Sesungguhnya bukan mudah untuk mendapat peluang seumpama ini kerana di luar sana ramai yang tidak perlu berpeluang untuk melanjutkan pelajaran di Menara Guardian terkemuka seperti UTHM. Ungkapan ilmu ada di mana-mana adalah reputasi betapa luasnya peluang yang terbentang di sekeliling kita untuk meneroka dan mendalami ilmu. Salah satu daripada wadah tersebut semestinya perpustakaan, iaitu sebuah gedung ilmu yang syarat dengan pelbagai informasi dan maklumat untuk diterokai. Maka optimalkanlah penggunaan gedung ilmu ini sebaiknya kerana Imam Syafi'i pernah berkata, ilmu adalah cahaya penyuluh dalam kehidupan manusia. Dengan ilmu, ia dapat membimbing manusia ke arah kebaikan serta mengeluarkan diri manusia daripada kegelapan dan kejahilan kepada cahaya dan juga kebenaran. Perpustakaan Tunku Tun Aminah merupakan mercu tanda gerbang hikmah yang berfungsi sebagai lokasi estetik yang mampu merangsang aktiviti pembelajaran, penyelidikan dan penerokaan ilmu pengetahuan warga kampus. Bersesuaian dengan motonya, di sini hikmah bermula. Selaras dengan visi PTTA, iaitu beriltizam menjadi gerbang ilmu yang dinamik, pihak perpustakaan akan sentiasa memperkasakan peranannya dan memastikan ia kekal relevan dengan menawarkan perkhidmatan dan kemudahan yang memenuhi keperluan dan kehendak semasa pengguna. Sehingga kini, PTTA mempunyai lebih daripada 291,000 naskah bahan bercetak, 38,000 unit audio visual dan hampir 2.6 juta judul sumber maklumat di atas talian. Selain itu, ruang yang selesa dan dilengkapi dengan bilik seminar, bilik pembelajaran individu, auditorium dan sebagainya juga turut menjadi tarikan utama para pengunjung. Walaupun dengan kekangan situasi semasa pandemik COVID-19 yang menyebabkan majoriti daripada pelajar tidak dapat hadir ke kampus, pihak kami akan memastikan semua pelajar dapat mengakses bahan-bahan yang disediakan oleh PTTA. Saudara dan saudari sekalian, boleh mengakses sumber maklumat atas talian yang terdiri daripada e-journal, e-books, e-thesis, e-module, research tool, menggunakan enjin carian setempat di website PTTA. Cubalah manfaatkan koleksi sumber maklumat atas talian ini di dalam sesi pembelajaran, sama ada di rumah atau di kolej kediaman masing-masing, kerana ia boleh diakses 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Sesungguhnya, universiti telah membelajarkan jutaan ringgit untuk memperbaharui langganan koleksi ini pada setiap tahun bagi memastikan sesi pengajaran dan pembelajaran secara hybrid warga kampus dapat dilaksanakan dengan lancar. InsyaAllah, setelah kebenaran diberikan untuk hadir ke kampus, saudara dan saudari sekalian pasti dapat menggunakan semua perkhidmatan dan kemudahan di PTTA dengan sepenuhnya. Saya mengucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar baru UTHM. Semoga anda semua dapat menyesuaikan diri dengan kaedah pembelajaran norma baru ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para penonton sekalian, maka kita pun telah mendengar kata aluan dari pustakawan Perpustakaan Tunku Tun Aminah, di mana kata-kata yang boleh kita petik dan gunakan seperti kata-kata di akhir ayat ada tertulis di sini hikmah bermula. Okey, jadi adik-adik mahasiswa sekalian,
Suka saya ingatkan sekali lagi, sekiranya ada persoalan, sila tinggalkan di ruangan komen. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, dijemput panel jemputan kita pada hari ini, iaitu Encik Syarul Mat Rizal bin Syamsuri untuk memberikan taklimat. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar baru. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudari moderator kerana diberi peluang kepada pihak perpustakaan untuk meneruskan lagi slot untuk pengisian Minggu Haluan Siswa tahun 2022. Terlebih dahulu saya ingin kenalkan diri saya lah. Nama saya Encik Syarul Mat Rizal bin Syamsuri sebagai pustakawan kanan di Pustakaan Tunku Tok Aminah. Sebelum ni saya bekerja di Pustakaan Universiti Teknikal Melaka. So pengalaman saya dalam bidang pustakaan hampir 15 tahun dah. So sesi kali ini diberi kepada pihak Pustakaan Tunku Tok Aminah atau lebih dikenali sebagai PTTA untuk memperkenalkan pustakaan kepada semua pelajar-pelajar baru yang berjaya mendaftarkan diri menjadi sebahagian daripada warga universiti. Pihak PTTA mengucapkan ribuan terima kasih dan mengucapkan tahniah kepada semua pelajar-pelajar baru menjadi sebahagian daripada keluarga besar Universiti Tun Hussein On Malaysia. So kali ini saya ada sediakan sedikit slide pada semua pelajar baru. So diharap semua dapat memberi sedikit perhatian untuk sesi kali ini yang lebih dikenali sebagai literasi maklumat bagi pelajar baru untuk sesi kali inilah. Sesi kali ini memang kita fokus kepada pelajar baru yang mendaftarkan diri sebagai pelajar di universiti. Setiap semester pelajar baru akan digalakkan untuk menghadirkan diri ke program literasi maklumat. So kali ini, hari ini literasi maklumat hanya untuk sesi perkenalan untuk pustakaan. Selepas pada minggu haluan siswa, kita akan sediakan slot untuk kelas tambahan bagi literasi maklumat yang mana saya akan sampaikan sebentar lagi lah butiran lanjut berkaitan dengan kelas tambahan sesi literasi maklumat Pustakaan Tunku Tok Aminah. Kalau tengok pada slide yang tertera, ini adalah tips for new students untuk semua pelajar baru. Untuk pelajar undergraduate students seperti diploma dan juga ijazah. Memang digalakkan untuk adakan diri untuk mengetahui serba sedikit berkaitan dengan servis ataupun perkhidmatan yang disediakan oleh pihak Perpustakaan Tunku Tok Aminah. So untuk pelajar senior, pelajar senior seperti pelajar ijazah yang mendapatkan kerja khusus daripada pensyarah seperti pelajar-pelajar yang perlu menyiapkan projek sarjana muda. Projek sarjana muda 1 dan juga projek sarjana muda 2. Juga kita menyediakan kelas literasi maklumat lebih kepada penyelidikan. Termasuk juga postgraduate students seperti pelajar master dan juga PhD. Kita ada kelas literasi lebih kepada research methodology, di mana pihak perpustakaan akan membantu pelajar untuk menyiapkan tugasan dan juga memberi ruang kepada pelajar untuk lebih mendapatkan ataupun peluang untuk mendapatkan sumber-sumber rujukan di dalam perpustakaan. Boleh saya teruskan. So ini adalah sesi untuk memperkenalkan perpustakaan kepada semua pelajar. So sedia maklumlah, perpustakaan ini biasanya dia adalah rumah kedua bagi pelajar bila berada di dalam kampus universiti lah. Yang pertama fakulti, kedua pelajar akan pergi kepada perpustakaan. Biasanya pelajar akan buat study kat sini ataupun buat research, dan bermacam-macam lagi lah kemudahan yang kita sediakan pelajar boleh gunakan di perpustakaan. So kalau tengok dekat situ, ini adalah rules and regulation lah. So ini adalah peraturan di mana-mana polisi, di mana-mana tempat premis, polisi tetap ada. So pelajar
biasanya dia akan ikut saja. Okey, so kalau tengok dekat kita punya slide tu, tu boleh bacalah yang perkara-perkara yang dibolehkan dan juga perkara-perkara yang tidak dibolehkan. Cuma saya nak pastikan di sini, nak mentionkan semua pelajar supaya sentiasa memakai kad matriks ketika berada di kampus dan juga berada di premis perpustakaan lah. So saya nak mention sebelah kanan tu, kalau perasan ada 2 botol. Hanya botol peribadi saja yang boleh dibawa masuk ke dalam perpustakaan. So yang lain tu pelajar boleh tengoklah. Okey. Okey, ini cuma saya nak maklumkan. Okey, itu sebab saya cakap tadi pelajar digalakkan membawa kad matrik sentiasa berada di kampus. Termasuk juga di perpustakaan yang mana kita menggunakan sistem turnstile security door. So makna apabila pelajar membawa kad, pelajar yang dekat saja boleh masuk dalam perpustakaan. So kalau tidak membawa kad, pelajar tidak dibolehkan masuk ke dalam perpustakaan. Okey, jelas dekat sini. Okey, ini adalah pengetahuan lah berkaitan dengan new norms dekat PTTA. Okey, ketika ini sedia maklum kita mengetahui COVID sentiasa dan masih berada di lingkungan persekitaran kita. So ini adalah norma baru di dalam perpustakaan. Just follow arahan, ikut arahan yang kita telah tetapkan dan boleh masuklah ke dalam perpustakaan dan menggunakan servis-servis yang kita ada. Okey, seterusnya ni adalah sama juga SOP yang kita sediakan kepada pelajar-pelajar. Pelajar hanya turuti apa perintah dan arahan yang kita tetapkan. Okey, sebelum dan ketika berada di dalam perpustakaan. Ikut arahan dan pelajar terus boleh menggunakan segala servis yang kita sediakan. Okey, ini sama juga. Ini maklumat awam lah khusus kepada pelajar-pelajar yang mana apabila bulan Mac nanti, kalau tak silap saya, semua pelajar diwajibkan hadir ke kampus setelah sekian lama. Untuk pelajar-pelajar baru lah, pelajar lama lah, pelajar baru yang baru nak daftar ni kemungkinan akan masuk pada bulan Mac ni. So ni adalah perkara-perkara umum daripada KKM tu sendiri dan juga pihak Pusat Kesihatan Universiti. Okey, so ini adalah informasi berkaitan dengan COVID dan juga penyakit-penyakit yang berluasa sekarang ni lah. So harap pelajar-pelajar bersedia dengan gejala yang sedia ada. So maklumkan kepada nombor yang tertera, hotline KKM dan juga nombor telefon PKU lah. So tindakan seterusnya jika terdapat gejala seperti demam, batuk, sesama dan sebagainya, sama ada diri, roommate, housemate dan juga kawan-kawan boleh report lah kepada ini dan kita akan ambil tindakan lah seterusnya lah. Okey, ini adalah kandungan, isi kandungan berkaitan dengan literasi maklumat perpustakaan untuk pelajar baru. So boleh tengok dekat situ kita ada 6 subtopik kat situ yang mana kita akan fokus kepada library background, reference material kategori, okey, online public access catalog, okey, ni katalog perpustakaan. Seterusnya kita ada online resource, okey. Kita nak fokus kepada facilities dan kemudahan yang kita sediakan dan juga seterusnya adalah library updates, mana info-info terkini yang berkaitan dengan perpustakaan. So kita akan go through satu persatu dan so harap pelajar boleh pay attention sikit. So jika ada persoalan, pertanyaan, kita ada kelas tambahan selepas ada minggu haluan siswa. So kumpulkan soalan, boleh bertanya selepas inilah, selepas sesi slot PTTA ini. So nanti kita akan buat live, okay? Sama ada fizikal ataupun secara online Google Meet lah. Okey, ini adalah background bagi perpustakaan. Okey, so kalau tengok dekat gambar itu, bangunan ni berbentuk silinder, silinder bulat lah, seperti donat. Okey, dia ada 6 aras. Okey, aras bawah hingga aras 6 lah. Okey, so kat sini pelajar boleh tengok lah bangunan ni nampak unik. Okey, salah satunya bangunan yang berunsurkan green teknologi, sustainable punya sistem. So kat sini adalah bangunan ni telah menunjukkan satu ekosistem yang baik untuk pelajar-pelajar untuk hadir ke perpustakaan, untuk dapatkan environment semangat untuk study dan meneruskan pengajian di sinilah. Dan bangunan library ini juga ialah satu-satunya bangunan ikonik bagi universiti lah. So saya pelajar bila hadir ke universiti, jemput-jemputlah datang ke library, dijadikan sebagai rumah kedua bagi pelajar lah. Okey, so bangunan ni
beroperasi start pada 2010. Okey, dan baru-baru ini tahun 2020 kita baru saja menyambut sambutan ulang tahun ke-10 bangunan perpustakaan Tunku Tun Aminah. Okey, pelbagai aktiviti yang telah kita anjurkan sempena sambutan 10 tahun tersebut yang telah kita langsungkan pada tahun lepas 2021. Kita tangguhkan, kalau tidak 2010-2020, kita tangguhkan dan kita bawa kepada 2021. Okey, so dekat situ kita boleh tengok reference collection kita, koleksi kita sebanyak 300,000 plus lah. Okey, kita seating capacity kita boleh memuatkan pelajar seramai 3,000 pelajar pada satu-satu masa. Okey, dekat bawah tu kita punya media sosial. Okey, Facebook, kita ada Twitter, Instagram dan juga kita punya website yang tertera di bawah tu, ptta.etshem.edu.my V3, version 3. Okey, so saya harap pelajar-pelajar nanti kalau dapat maklumat ni bolehlah add kita sebagai member. So segala aktiviti kita sentiasa up to date di media sosial PTTA. Okey, so just searching saja PTTA Etshem, jumpa Perpustakaan Tunku Aminah, just add sebagai member lah. Okey, terusnya saya nak tunjukkan lah. Ini adalah website. Ini adalah website official bagi Perpustakaan Tunku Tun Aminah. Ini adalah website terbaru yang telah kita lancarkan pada tahun 2021. Okey, so dia agak user friendly. So harap pelajar nanti boleh survey, boleh tengok sendiri website kita, sama ada melalui handphone ataupun laptop. Kita punya agak user friendly lah. So maknanya tak sukar dan tidak berat lah. So maknanya tak adalah memerlukan data yang banyak untuk kita searching dan sebagainya lah. So segala maklumat yang dekat sini, segala info yang dekat sini banyak mengandungi kita punya servis dan juga kita punya koleksi. Okey, so nanti saya nak go through kita punya website ni sikit lah. So nanti kelas tambahan nanti selepas minggu siswa kita akan tunjuk lebih detail ataupun kita terus hands on bagaimana untuk dapatkan maklumat sumber rujukan untuk bantu pelajar sama ada berada di kampus ataupun berada di luar kampus. Okey. Okey, dia punya website dia, address dia adalah ptta.etshem.edu.my version 3. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan ini operation hour bagi Perpustakaan Tunku Tun Aminah. Okey, ketika ini waktu pandemik, kita belum beralih kepada endemik. So kita masih berada dalam situasi pandemik. Operation hour kita hanya buka pada normal hours lah, office hour. So maknanya pukul 8 pagi hingga pukul 5 petang. Okey, so kalau kembali kepada semula, secara automatik kita punya operation hour akan bertukar kepada jadual yang tertera itulah. So pelajar boleh tengok dekat situ. Kita ada lecture week, minggu study dan minggu cuti semester. Okey, kalau tengok 3 jadual tu dia agak berbeza. So tak apa, ini semua ada dalam buku manual apabila pelajar masuk mendaftar sebagai pelajar di Universiti Etshem, dah akan dapat buku manual dan pelajar akan dapat tahu tentang waktu operasi perpustakaan lah. Okey, ni saya nak jelaskan sikit kelayakan pinjaman bagi pelajar baru. Lebih-lebih lagi yang undergraduate. Okey, kelayakan pinjaman untuk pelajar baru, diploma dan juga ijazah sebanyak 15 buah bahan dalam tempoh 30 hari. So banyak. Okay? So banyak. So terpulang pada pelajar nak pinjam 1 buku, 2 buku ataupun nak pinjam keseluruhannya 15 buah buku. Tapi pastikan kena bawa beg yang besar lah. So kita adalah salah satunya universiti dan juga perpustakaan yang membenarkan pelajar untuk membawa beg galas sendiri. Okey, masuk ke dalam perpustakaan. Okey, universiti lain tidak. Universiti lain tidak menggalakkan yang mana beg semua barang peribadi letak di luar premis. Tapi perpustakaan kita telah membenarkan pelajar untuk bawa beg sendiri. So pelajar boleh bawa berbagai barang peribadi seperti laptop, buku-buku personal boleh bawa masuk ke library. Pelajar boleh tengok dekat situlah grafik yang dekat situ. Untuk yang undergraduate di sebelah kiri belah atas tu. Okey. So ada bahan audio visual dan bahan kreatif. Bahan kreatif tu adalah bahan seperti novel ataupun buku-buku cerita, buku bacaan ringan.
Okey, so jelas kat sini. So pada satu masa pelajar boleh kelayakan pinjaman untuk undergraduate sebanyak 15 buah buku, 1 buah bahan AV, CD ataupun DVD dan 3 buah bahan kreatif. So mana total pelajar boleh pinjam sebanyak 19 buah bahan. Okey, yang kalau kita tengok dekat situ, kategori yang paling mana yang paling banyak kelayakan pinjaman. Okey, kalau kita tengok situ ada tutor, ada master student, ada PhD student. Okey, kalau kita tengok kat situ jumlah yang paling banyak adalah pensyarah, iaitu sebanyak 30 buah buku pada tempoh 90 hari. Okey, seterusnya ini adalah servis kaunter kita, iaitu sekelasi servis yang berada di kaunter utama. So ini adalah sama saja di mana universiti lain ataupun perpustakaan lain, cuma perbezaan dari segi polisi perkhidmatan. Okey, secara biasanya library ini terkenal dengan pinjaman dan pulangan bahan. Okey, boleh tengok kat situ lah. So kat sini kita ada self check machine, boleh pulang di kaunter ataupun pinjam di kaunter ataupun pinjam di self check machine, self check out machine dan juga self lending machine. Okey, kita ada sediakan. So makna kalau kaunter tu crowded sangat, boleh pinjam buku di machine yang kita sediakan. Yang janji pelajar bawa matric card masing-masing lah. So yang lain tu reminder overdue notice itu biasa. Kita ada renewal dan juga dendaan untuk yang pulang lewat lah. So dekat situ 20 sen. Buku AV sebanyak 50 sen dan bahan kreatif sebanyak 20 sen. Okey, so kat sini saya nak mentionkan kepada pelajar semua sentiasa berhati-hati dengan angka jumlah dendaan ni. Walaupun nampak sedikit 20 sen, tetapi kalau dah berbulan-bulan dan bertahun, dia jadi agak bebanan kepada pelajar-pelajar lah. So baru ni kita baru selesai saja majlis convocation, penyerahan scroll bagi pelajar 2020. Okey, so sebelum convocation, mereka pelajar akan buat clearance. Okey, apabila clearance baru kita dapat detect banyak buku-buku yang masih dalam simpanan dan juga masih tidak menyelesaikan hutang-hutang dendaan perpustakaan. Okey, so apabila berlaku macam ini, mendatangkan beban kepada pelajar-pelajar lah. Saya ingatkan pelajar, nasihat pelajar, apabila sudah selesai menggunakan bahan tersebut, pulangkan cepat kepada pihak perpustakaan. Okey, ini adalah QR code yang kita sediakan servis kita, yang mana kita boleh berurusan di perpustakaan hanya menggunakan QR code berkaitan dengan pembayaran atau juga pembayaran denda, pembayaran buku hilang dan sebagainya lah. So ini yang kita sediakan QR code ni di PTT website dan juga di kaunter perpustakaan lah. Okey, ini saya nak tunjukkan koleksi perpustakaan. Okey, mana kat situ kita fokus pada kategori bahan, jenis bahan, simbol dan juga lokasi bahan lah. So pelajar boleh tengok dekat situ, kita ada 11 jenis kategori bahan. Boleh semak. So kena ingat, pelajar ni adalah fresh. Yang mendaftar ni pelajar ni fresh student. Okey, so biasa pergi perpustakaan sekolah, perpustakaan matrik ataupun perpustakaan mana-mana college dan sebagainya lah. So membezakan kita dengan yang lain tu adalah polisi. Okey, polisi dan koleksi ya. So ini yang kita sediakan kepada semua pelajar UTHM. Kita menyediakan 11 kategori bahan untuk pelajar. So saya nak ingatkan, bukan hanya buku saja yang kita ada di perpustakaan, kita fokuskan pada 11 bahan yang lain. Okey, so mengharapkan segala kerja khusus ataupun tesis ataupun projek yang dibuat bukan hanya buku saja jadi bahan utama rujukan. Pihak universiti menggalakkan pelajar menggunakan bahan-bahan lain untuk jadikan sebagai bahan sokongan untuk pelajar menyiapkan projek masing-masing. Okey, boleh tengok kat situ kita ada buku, kita ada standard, standard pattern, solution manual, video tape VCD, dan bermacam-macam lah. Kalau tengok dekat nombor, tak silap saya nombor 11 last kali tu, online resource. Itu adalah perkara yang paling penting ketika waktu pandemik dan juga PDPR. PDPR, PDP yang pelajar belajar di rumah. Okey. Sebelum ni, periksa, exam, final exam semua
berada di rumah secara online. Okey, so ada pensyarah bukan menggalakkan open book test, open book test dan bermacam-macam lagi. Cari dekat buku teks tak jumpa. So nak cari dekat mana? Takkan cari dekat Google. Kita cari ada bahan-bahan lain yang berada di perpustakaan yang kita sediakan untuk pelajar-pelajar lah. Okey, ini saya nak mention kepada electronic resource lah. Saya kena lajukan sikit dari sini. Selepas ni kita ada sesi yang lain. So ini adalah electronic resource. Okey, form searching. Mana kita ada menyediakan student email dan juga library user account. Student email tu adalah email student yang telah diberi oleh pelajar oleh pihak UTHM, yang mana pelajar entitled untuk dapatkan satu address email bagi tempoh pembelajarannya. Contoh mode study degree selama 3 tahun. Okey, jangka hayat email itu adalah selama 3 tahun. Selepas pada 3 tahun secara automatik universiti akan tarik semula email tersebut. Okey, so email kena jaga betul-betul. Kata kunci, password apa pun jangan berkongsi dengan kawan-kawan yang lain. Jadikan dia sebagai rahsia seperti ATM card dan juga IC masing-masing lah. Okey, saya rasa semua pelajar dah diberi address email, so pelajar boleh aktifkan email tu menggunakan arahan yang tertera lah. Rasanya menggunakan handphone pun boleh. So, universiti menggunakan platform Gmail. Okay, sebelum ni kita menggunakan Zebra, tapi universiti telah upgrade emailnya kepada Gmail. So, mana dari segi dia punya ruang untuk simpanan ni lebih besar lah. Okay, berbanding dengan Zebra yang lama. Okay, ini adalah library user account, iaitu lebih kembali kalau bahasa Melayunya akaun pengguna lah, untuk bagi perpustakaan. So dia berbeza dengan email siswa tadi. Ini adalah library user account. So ini nanti kita akan tunjuk lebih detail dekat kita punya kelas tambahan selepas minggu haluan siswa nantilah. Cuma saya nak tunjukkan lah yang mana library sendiri kita ada user account. Okey, tapi untuk makluman pelajar-pelajar yang berada di Paguh, okey, ataupun yang dia punya studinya berada di Paguh. So pelajar mempunyai 2 akaun perpustakaan. Satu perpustakaan Paguh, shared facilities, dan juga perpustakaan UTHM. Okey, nanti saya akan tunjuk lebih detail lah. Okey, ni saya nak tunjukkan sekali lalu kita punya website, kita punya user account. Contoh tadi dah dapat masukkan user account. Okey, user account menggunakan student ID dan juga password IC 4 digit yang terakhir. Secara automatik pelajar akan dapat masuk dan ini adalah kita punya website. Okey, kat situ pelbagailah detail berkaitan dengan akaun masing-masing lah. So nanti kita akan tengok apakah kepentingan user account bagi pelajar lah. Okey, ni direct terus. So maknanya dekat sini pelajar boleh baca, boleh tengok, yang mana kita boleh semak pinjaman. Yang kedua, kita boleh semak tempoh pinjaman bahan. Kita boleh semak tarikh pemulangan bahan. Kita boleh semak dendaan dan juga kita boleh buat renewal dan juga reservation bahan tersebut lah. So mana renewal ni pembaharuan bahan dan reservation tu adalah tempahan bahan secara online. Okey, secara online. So pelajar tak perlu hadir ke library, hanya berada di kampung ataupun lokasi masing-masing, sama ada di rumah. Hanya perlu ada gadget dan ada talian internet, pelajar boleh renew bahan sebanyak 2 kali. Okey, first pinjaman selama 30 hari sebulan. Dan pihak perpustakaan memberi kebenaran pelajar untuk renew 2 kali. So, renew lagi sekali jadi 60 hari, 2 bulan. Dan renew lagi sekali jadi 3 bulan. So, pelajar boleh pinjam bahan tersebut selama 3 bulan lah. Okey, tapi kena pastikan bahan tersebut tidak ditempah oleh orang lain. Okey, jelas kat sini ya. So, nanti kalau ada pertanyaan, persoalan, boleh bertanyakan kepada kita punya pengajar pada minggu haluan selepas pada minggu haluan siswa nanti. Kita akan sediakan slot kelas tambahan untuk pelajar-pelajar barulah. Okey, ini adalah katalog perpustakaan. Bagaimana untuk mencari bahan di perpustakaan? Okey, saya rasa semua dah familiar dengan search engine, Google, YouTube dan sebagainya lah. Just type apa-apa saja dia akan keluar. Ini contoh kita punya website. Okey, just nampak PTA search lah, itu adalah kita punya search engine lah. Just klik saja apa tajuk, contohnya pasal RFID, pasal mechanical engineering dan sebagainya lah, matematik dan sebagainya, dia akan keluar senarai.
Ni saya tunjuk sekali lalu saja. Ni contoh. Ni fluid mechanics. So dia akan keluarkan semua senarai berkaitan dengan fluid mechanics. So boleh tengoklah dekat nombor numbering kat situ, nombor 1 hingga nombor 6 tu. Kat sini dia ada detail lah berkaitan dengan tajuk buku, penulis buku, tahun terbitan, tempat terbit, lokasi bahan dan sebagainya lah. Ni contoh katalog lah. So dekat bawah tu kau boleh tengok, pelajar boleh tengok dekat bawah tu lokasi bahan dekat mana. Kita ada 2 saja tempat, iaitu Perpustakaan Induk, Perpustakaan Tuku Tuan Aminah dan juga perpustakaan di kampus EduHub Paguh. Okey. So kat situ ada status bahan dan juga date due lah. Dan nombor 8 tu kau pasang ada placeholder. Itu adalah button untuk tempahan bahan. Okey, ni contoh untuk item renewal lah. So pelajar boleh tengok. Just boleh klik by click, pelajar boleh renew secara automatik dari rumah saja. Tak perlu datang ke library. So dia memudahkan pelajar. Contoh, pelajar cuti semester terlupa untuk renew bahan. Bahan tersebut dah hampir kepada due date. So sehari kena faham, 1 hari 20 sen. So kalau cuti semester 3 bulan, 2 bulan, dia berganda. Itu belum termasuk kalau buku tersebut hilang. Okey, jadi dendaan dia, charge dia jadi lebih. So just klik sama ada one by one ataupun klik all, terus automatik dia bertukar tarikh kepada bulan seterusnya lah. Okey, ini adalah tempahan bahan. Sama juga boleh buat tempahan secara online. Dia akan keluar message box, isikan, submit form terus. Tapi kena pastikan nak tempah bahan, mesti bahan tersebut tidak berada di dalam perpustakaan yang telah dipinjam oleh orang lain. Kalau bahan tersebut berada di rak, bahan tersebut tak boleh dibuat tempahan. Jelas Okey, seterusnya saya nak pergi pada topik lain, iaitu online resource adalah satu sumber rujukan atas talian yang telah diarahkan menggunakan sepenuhnya. Okey, diarahkan menggunakan sepenuhnya oleh pihak universiti dan juga perpustakaan. Yang mana online resource ini adalah bahan yang telah disubscribe, dilangan oleh pihak universiti dan juga perpustakaan by year. Okey, by year, tahun demi tahun lah. Okey, mengikut statistik kepenggunaan pelajar ataupun staf lah menggunakan bahan tersebut. Jika statistiknya kurang, kita akan stop renew bahan tersebut lah. Okey, ini adalah kelebihannya. Pelajar boleh baca, boleh tengok dekat situ. Kerana bahan tersebut sentiasa up to date berbanding dengan bahan physical, printed buku. Okey, di mana macam buku, walaupun terbitannya tahun 2021, apabila kita masuk 2022, secara automatik dia jadi up to date berdasarkan pada tahun terbitan. Tapi kalau bahan secara online, dia adalah terbitan berkala. Okey, contoh seperti terbitan secara bulanan, monthly ataupun bi-monthly, 2 bulan sekali, 6 bulan sekali ataupun setahun sekali. Sentiasa dia akan up to date. Okey, di mana ini adalah semua hasil ilmiah daripada penulis-penulis atau pakar-pakar, syarah kita berkaitan dengan kajian, case study, kerja khusus dan sebagainya lah. So yang kedua, bahan tersebut mudah didapati dan senang digunakan secara online. Okey, so pelajar boleh download, boleh save, boleh print, boleh masukkan sebagai lampiran dalam projek research masing-masing. Okey, so jelas. Dan seterusnya, bahan tersebut boleh akses sama ada pelajar berada di dalam perpustakaan ataupun universiti dan juga berada di luar universiti. Tapi kena pastikan, diingatkan bahawa bahan tersebut adalah dikawal oleh pihak universiti. Ditakuti pelajar ataupun pengguna dia akan membuat perkara yang tidak baik dengan bahan-bahan tersebut, sebab benda ni adalah dilanggan, maksudnya dibayar oleh pihak universiti kepada pihak luar untuk memberi kemudahan kepada warga universiti. So mana kita takut pelajar-pelajar cuba untuk robotic crawling, so mana menggunakan software untuk mendownload seberapa banyak bahan secara online dan menjual kepada pihak yang lain. Okey, so dah jelas saya mention kat sini. So ini adalah disclaimer lah. Okay, nanti saya akan mention kenapa itu disclaimer tu lah. Okey, ini contoh yang kita telah subscribe lah. So pelajar boleh tengok di situ. Contoh bahan online yang kita ada adalah online database, e-journals, e-books dan juga UTSHM repository. Okey, online database ni kita ada 14 package. Yang mana satu package tu mengandungi lebih daripada 500,000 bahan ataupun lebih daripada 1 juta
bahan. So bayangkan kalau ada 14 package, so banyak bahan yang berada di ruang lingkup online ni, online database ni ya. Okey. So pihak universiti menggalakkan pelajar menggunakan segala bahan online resource yang kita telah subscribe ya. Contoh kat situ kita ada e-journals. Kita ada 170 titles. Okey, cuma dia punya bahan ya, artikel saya beratus ribu dan berjuta lah. Okey, sama ada nak cari yang tahun yang dahulu dan juga yang terbaru, semua ada di dalam bahan yang kita telah langgan lah. Seterusnya kita ada electronic books, e-books, yang buku telah di-convert kepada berbentuk elektronik lah. So kat sini pelajar boleh, yang saya cakap tadi, boleh mention pelajar boleh download, boleh print, boleh buat sesuka hati dan simpan terus, tak perlu pulang ke library. So ini adalah kemudahan yang telah diberi oleh pihak universiti untuk pelajar meningkatkan lagi kualiti research masing-masing lah. So kalau Tasham Repository itu, kalau perasan, itu adalah database yang telah dibina oleh pihak universiti. Okey, mana merangkumi segala kandungan harta intelek ciptaan warga universiti, sama ada pensyarah, researcher dan sebagainya lah, termasuk student sekali lah. Okey, so kita ada database yang mana kita mengumpulkan hasil karya warga universiti lah. So dekat situ kalau pasal ada logo kecil-kecil tu, itu adalah company yang kita subscribe lah. Okey, so mana yang familiar dekat situ, contohnya lah contoh macam IEEE Explore, okey, macam ProQuest, SunDirect, ini biasa. Universiti lain semua ada benda ni, sama juga macam kita. Semua subscribe, dan saya nak mention benda ni agak mahal, dan universiti menggalakkan pelajar menggunakan sepenuhnya apa yang universiti sediakan. Okey, jelas kat sini. So dah nampak so bahan rujukan perpustakaan bukan hanya buku saja. Okey, so time pandemic, time COVID ni, pelajar yang banyak habiskan masa di rumah, gunakanlah online resource yang kita sediakan. Okey, ni di mana nak menggunakan bahan tersebut. Ini saya tunjuk sekali lalu. Dekat website kita. Itu sebab saya cakap kat website kita semua ada. Okey, just sekali lalu lah. Ini yang saya cakap tadi, disclaimer, copyright and lesson. So pelajar kena tengoklah benda ni, kena baca, faham, baru klik understand, boleh teruskan menggunakan kita punya online resource. Okey, contoh ni Easy Proxy. So mana universiti menggalakkan pelajar untuk menggunakan e-resource tetapi menggunakan sistem rangkaian Easy Proxy yang mana dikawal oleh pihak universiti. So jika terdapat pelajar yang cuba membuat perkara yang tidak baik, pelajar universiti boleh ambil tindakan dan detect pelajar tersebut lah. Okey. So masukkan username dan password dekat sini, menggunakan username password email pelajar, bukan user account email pelajar. So di mana-mana pelajar berada, sama ada di dalam negara ataupun berada di luar negara, kan, boleh menggunakan selagi pelajar itu masih aktif sebagai pelajar UTHM ataupun staff UTHM. Okey, jelas kat sini. Ni secara automatik apabila dah berjaya, nama saya dekat atas tu kalau perasan. Okey, akan keluarlah paparan online resource yang telah disubscribe oleh pihak universiti lah, e-journal, e-books dan database. So klik dekat database akan keluar senarai database, klik e-book akan keluar e-books dan sebagainya. So boleh buat searching terus dan dapatkan semua bahan-bahan mengenai kajian masing-masing lah. Okey, kita dah hampir kepada penghujung. Ini adalah servis-servis tambahan, okey, yang berada di perpustakaan. So pelajar boleh tengok dekat situ, kita ada dua servis tambahan lain. Yang pertama tu Interlibrary Loan Service ataupun ILL, ataupun dalam bahasa Melayunya adalah pinjaman antara perpustakaan. Servis ni untuk pelajar baru dia tidak familiar sangat, dia tidak dikenali sangat. Tapi yang mana yang tahu dia akan cuba menggunakannya. Tapi kebanyakan untuk pelajar yang postgraduate, sama ada master ataupun PhD students, dia selalu menggunakan servis ni. Yang mana servis ini adalah servis untuk memudahkan pelajar mendapatkan bahan maklumat yang tidak berada di dalam UTHM. Jelas kat sini, sama ada artikel, buku, standard dan pelbagai bahan bacaan lain, okey, yang berada di lokasi luar daripada UTHM. Boleh datang kepada perpustakaan dan kita akan bantu menguruskan
urusan pinjaman antara perpustakaan. Okey, sama ada berada di NUS, National University of Singapore. Kita cuba untuk membantu pelajar mendapatkan bahan tersebut. Contoh bahan lain seperti berada di USM. Kita juga cuba untuk mendapatkan bahan tersebut. Tapi dengan satu syarat, segala urusan proses mengikut syarat yang ditetapkan oleh universiti perpustakaan pihak luar, bukan daripada kita punya perpustakaan. Jelas dekat sini. So urusan boleh kontak dengan nombor yang tertera kat situ, tak pun boleh direct kepada sirkulasi kaunter di kaunter utamalah di perpustakaan. Seterusnya kita ada inter-campus delivery service. Yang ini untuk servis perkhidmatan antara dua kampus universiti, iaitu perpustakaan induk Tunku Aminah dan juga perpustakaan di EduHub Pagoh. Okey, just kalau tak silap saya boleh pinjam buku antara dua perpustakaan ni, kelayakan sekali proses sebanyak 5 buah buku lah. Okey. Okey, seterusnya saya nak perkenalkan lah. Ni servis ataupun facilities yang ada di perpustakaan. So ada lagi tambahan lagi, cuma saya tak masukkan lagi lah dalam saya punya slide ni. So pelajar boleh tengok lah, kita ada hikmah dan exploration room yang mana boleh memuatkan pelajar, bilik perbincangan seramai 6 hingga 10 orang. Anda boleh buat group discussion. Kita ada sister zone, maknanya untuk pelajar-pelajar wanita saja. Kita ada information searching room. Kita ada bilik pasca siswazah. Kita ada journal. Iqra' room. Iqra' room tu bilik privacy lah untuk seorang pelajar. Bilik. Di mana kita menyediakan habis 100 lebih buah bilik. Yang separuhnya kita sewakan pada pelajar. Okey, so pelajar boleh simpan, letak barang-barang persendirian di dalam bilik tersebut lah. Okey, kita ada bilik 24 jam. Kita ada auditorium, go book cafe dan sebagainya lah. Okey, ni kita ada yang baru, lounge area di Aras 3 kalau tak silap saya. Di Aras 3 tempat pelajar-pelajar ataupun staff kalau ada buat program, kita ada tempat untuk santai lah. Okey, kita ada makerspace, galeri dan sebagainya lah. So saya menggalakkan pelajar-pelajar baru, rajin-rajin lah apabila mendaftar nanti, datang ke library, tengok sendiri keluasan library, kemudahan yang kita sediakan lah. Ini contoh facilities yang kita sediakan. Bilik-bilik tu berapa banyak ruang bilik yang kita sediakan. Iqra' room tadi ada 118 buah unit. Okey, first come first serve. Dan yang lain tu lah. So segala urusan bilik ni boleh refer kepada main counter. Main counter perpustakaan Tunku Aminah lah. Okey, 4 untuk perpustakaan Tunku Aminah dah selesai. So saya nak sekali lalu perpustakaan Shared Library di kampus Pagoh. Sekali lalu saja. Okey, ini adalah bangunannya lah. Yang mana bangunan ni dikongsikan oleh 3 universiti yang lain. Yang dipanggil kampus satellite lah. Daripada UIA, sama dengan UTM dan juga bersama dengan Politeknik Tun Said Nasir. Okey, so dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, koleksi sana itulah ada 50,000 dan sebagainya. Okey, ini adalah info-info berkaitan operasi lah di sana. Ini servis-servis yang disediakan, facilities. Okey, ini adalah websitenya lah. Dia berada di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey. Kat sana pun pelajar boleh pinjam buku, yang mana pelajar undergraduate kelayakan sebanyak 5 buah buku bagi tempoh 14 hari. Okey, ini adalah websitenya. Kat sana pun boleh masuk online database melalui UTHM Easy Proxy. Kalau tengok dekat website tu, kat bawah tu ada Easy Proxy UTHM. Masukkan menggunakan email pelajar lah. Email siswa tu. Okey. Ini adalah poster yang saya masukkan berkaitan dengan kelas tambahan, kelas literasi maklumat tadilah. Okey, untuk program Sarjana Muda semester 2, sesi 2021-22. Okey, kelas ni akan dibuat pada tarikh 20 Mac hingga 31 Mac 2022. Yang mempunyai sesi 2 sesi pagi dan petang, iaitu pukul 10 pagi dan pukul 2.30 petang lah. So kelas tak lama, hanya sejam saja kita ambil untuk kita tunjukkan lebih detail
berkaitan dengan pustakaan, katalog pencarian bahan, kemudahan dan fasilitas pustakaan, koleksi bahan, sumber digital dan juga akses pangkalan data. So pihak library menggalakkan pelajar-pelajar baru mendaftarkan diri di link yang tertera lah nanti. Okey, link yang tertera, mendaftarkan diri dan boleh join lah kelas tu, dan kita sediakan pengajar-pengajar yang berkebolehan bagi tempoh 18 sesi tersebut lah. Okey, so terhad kepada 100 orang pelajar setiap sesi lah kita menggunakan Google Meet. So poster ni kita akan serah kepada sekretariat ataupun serah kepada Fesi yang menguruskan inilah minggu alur siswa ni. So kita akan serahkan dengan sekali dengan infonya, dan kita akan sebar luaskan kepada semua pelajar-pelajar baru untuk hadirkan diri kepada kelas tambahan ni lah. Okey, ini adalah akhir. So, terima kasihlah saya ucapkan kepada semua pelajar-pelajar baru, dan sekali saya ucapkan tahniah menjadi sebahagian pada warga universiti lah. So diharap kita doakan sama-sama semoga COVID dapatlah berkurangan, so kita pelajar dan juga staf boleh bersama-sama berada di kampus, so dapatkan semangat campus life tu, hadir bersama study di sini, okey, dan kita bersua di sini. Okey, so saya harap semua pelajar bahagia dengan harapan dan impian yang ingin dicapai di sinilah. So bolehlah saya akhiri dengan ucapan saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dengan itu saya serah semula kepada saudari moderator untuk meneruskan slot kali ini. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Encik Syahrul Mak Rizal bin Syamsuri di atas perkongsian sebentar tadi. Semoga apa yang disampaikan dapat membantu sedikit persoalan yang berada di fikiran anda. Baik, tanpa membuang masa lagi, kita teruskan dengan tayangan video Virtual Tour PTTA. Mari sama-sama kita saksikan.
Okey, baik para penonton sekalian, maka itulah sedikit virtual tour ataupun jelajah maya Perpustakaan Tunku Tun Aminah. Jadi jangan risau, insya-Allah sekiranya ada rezeki, para pelajar baharu dapat juga merasa pemandangan dan keindahan di dalam perpustakaan secara fizikal pada masa akan datang. Jadi adik-adik mahasiswa sekalian, dengan berakhirnya tayangan video sebentar tadi, maka berakhirlah slot kita pada hari ini, iaitu bersama Perpustakaan Tunku Tun Aminah. Jangan lupa untuk kongsikan pengalaman anda menyertai MSS dengan tag kami di Instagram MSS_UTHM dengan menggunakan hashtag MSSUTHM, hashtag Kami Hussein, hashtag Sayangi UTHM. Suka juga untuk saya ingatkan pada adik-adik untuk imbas QR Code yang disediakan selepas sahaja daripada siaran langsung ini untuk rekod kehadiran anda. Sebelum berundur, saya memohon 1000 kemaafan sekiranya sepanjang saya mengendalikan slot ini terdapat tutur kata mahupun tingkah laku yang menyinggung perasaan. Sesungguhnya kelemahan itu adalah dari saya sendiri. Sekian sahaja dari saya, Iliana Najiha, moderator anda. Sekian, terima kasih.